Okey, pelajar cuba tengok sini. Okey. Sistem pendidikan merupakan satu pendekatan yang amat penting bagi mengukuhkan, okey, bagi mengukuhkan perpaduan di negara kita. Bincangkan. Okey, pelajar tengok sini. Okey. So, apabila soalan macam ni keluar, ingat pelajar, bermula pada tahun SPM 2016. Cikgu nak bagi catatan penting Okey. Bermula daripada soalan SPM 2016, okey, SPM 2016, kebanyakan soalan karangan dalam kertas satu terdapat unsur kibat. Terdapat unsur kibat. Okey, apa yang maksud saya unsur kibat? Pelajar, simple. Okey. Soalan karangan yang ditanya tu, dia tak bagi tahu secara langsung. Kalau biasanya kalau kita baca soalan, kita tahu apa tajuk dia, apa kehendak soalan dia, dan betul tak, dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat trend baru ni dari tahun 2016, soalan-soalan yang dikemukakan ni, dia macam ada dua lapis. Ada soalan yang orang kata sama-sama. You tak nampak kehendak soalan dengan jelasnya. Tapi anda kena baca dan memahami soalan dia. Jadi itu yang berbentuk soalan kibat yang ditanya. Jadi pelajar kena mahir untuk menganalisis. Kamu kena faham betul-betul apa kehendak mereka. Kalau tak, kamu akan jawab benda lain pula. Okey. Jadi cuba tengok di sini, pelajar, soalan yang saya kemukakan di sini. Kamu kena cari apa tajuk dia dan apa kehendak soalan dia. Selagi kamu tak tahu apa tajuk dan kehendak soalan, maka kamu takkan dapatlah apa yang dia minta. Alright? Okey. Saya ulangi muka surat 5 Muka surat 5. Nota lama lah, kita masih dalam nota lama. Hari ni last, dah habis dah nota ni. Lepas tu minggu depan cikgu akan bagi nota baru. Muka surat 5, nota lama. Okey. Alright. Okey. Jadi, pelajar, kehendak soalan bermaksud apa pelajar? Kehendak soalan ni biasa apa? Dia akan tanya P atau L atau K. Standard dia akan tanya salah satu, sama ada punca, P maksud punca, L bermaksud langkah, K bermaksud kesan. Betul tak? Okey, dan topik mesti ada. Setiap tahun soalan dia mesti ada tajuk, mesti topik akan ditanya dan mesti ada kehendak soalan. Okey, cuba tengok soalan ni pelajar. Siapa nak cuba? Apa topik ni sekarang? Apa topik dia dan apa kehendak soalan? Cubalah guna group chat. Saya nak tengok kamu boleh jawab atau tidak. Sistem pendidikan merupakan satu pendekatan yang amat penting bagi mengukuhkan perpaduan di negara kita. Bincangkan. So, berikan saya topik dan berikan saya apa kehendak soalan dia. Punca ke, langkah ke, kesan ke. Okey, saya dapat daripada seorang pelajar rawang, dia kata, cikgu, tajuk dia pendidikan. Okey. Alright, pendidikan asas perpaduan. Okey. Alright. Jadi kalau tajuk dia pendidikan, yang kata tajuk dia pendidikan, apa kehendak soalan dia? Punca ke, langkah ke, kesan ke, apa dia? So bagaimana kita tentukan? Kalau kamu kata tajuk dia sistem pendidikan, topik sistem pendidikan, habis apa kehendak soalan dia? Okey, saya dapat daripada seorang pelajar, dia kata, "Sir, I think kepentingan sistem pendidikan." Maka dia kata, cikgu, kehendak soalan adalah kesan positif, kepentingan, dan tajuk dia adalah sistem pendidikan. Okey, terima kasih kepada pelajar dari Wangsa Maju. Okey, yang lain? Pilihan pertama, dia kata apa tajuk dia sistem pendidikan dan kehendak soalan adalah kepentingan. Okey? Okey, yang lain? Ada ke tak pendapat lain? Nak tanya ni, bagi respon. Yang lain. Peranan sistem pendidikan. Okey, ni pelajar dari Rawang, dia kata peranan sistem pendidikan dalam mengukuhkan perpaduan. Okey, bermaksudnya tajuk dia sistem pendidikan dan kehendak soalan adalah peranan. Okey. Alright. Okey. Okey, so kamu nampak tak? Ini yang melibatkan soalan kibat. Dia tak tanya secara langsung. Ini yang kita nak latih pada hari ini pelajar. Alright?
Okey, yang cuba jawab tu terima kasih. Thanks for trying. Okey. Pelajar, semua tengok sini. Semua tengok sini ya pelajar Okey. Okey. Kamu nampak tak dalam soalan ni ada satu perkataan, pendekatan. Okey, semua gariskan. Highlight gariskan. Pendekatan. Okey. Pendekatan ni bermaksud langkah. Pendekatan ni bermaksud langkah. Ni membawa maksud langkah. Okey? Membawa maksud langkah. Pendekatan. So, cikgu letak sinilah L. Langkah L. Okey. So, dia kata sistem pendidikan ni ialah satu langkah. Untuk apa? Dia kata untuk apa? Mengukuhkan perpaduan. Okey. Highlight. Inilah kata-kata perkara penting ni. Perpaduan ni highlight. Maka sekarang dalam soalan tu dia kata pendidikan ni merupakan satu langkah untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Okey. Lepas tu kata bincangkan. Jadi sebenarnya pelajar, topiknya sekarang ialah perpaduan. Tulis. Topiknya ialah perpaduan kaum, pelajar-pelajar sekalian. Topik kita adalah perpaduan kaum. Okey? Dan kehendak soalan dia apa? Langkah. Langkah memupuk perpaduan kaum, pelajar. Tulis. Sebab dia kata pendekatan, maksud langkah. So, langkah untuk memupuk perpaduan. Dan dalam soalan tu, dia dah bagi kita sedikit idea. Dia dah bagi kita isi. Apa isi dia? Sistem pendidikan. Dalam soalan ni, dia dah bagi satu langkah. Dia dah bagi idea sikit untuk kita. Dia kata sistem pendidikan ni lah satu langkah untuk mengukuhkan perpaduan, bincangkan. Jadi pelajar, inilah teknik menjawab. Alright? Sebab dia kata pendekatan masuk langkah. Langkah apa? Langkah mengukuhkan perpaduan. Maka tajuk dia perpaduan dan kehendak soal langkah. Betul? Okey, kamu nampak tak perkataan bincangkan di sini? Ini satu lagi perkataan penting. Kalau dikata bincangkan pelajar, maksudnya pelajar boleh apa? Setuju atau tak setuju. Pro dan kontra. Pro and kontra. Maksudnya pelajar, isi pertama dia kata sistem pendidikan. Okey, maksudnya isi pertama kita bincanglah. Kita bagi tahu macam mana sistem pendidikan ni dapat mengukuhkan perpaduan. Itu fokus kita. Betul? Okey. Kemudian, isi yang lain, cuba fikir isi yang lain. Selain sistem pendidikan, apa lagi langkah-langkah yang dapat memupuk perpaduan? Are you okay, student? Inilah cara kita menjawab soalan ni. Saya ulangi perkataan bincangkan di belakang maksudnya pelajar kena bagi apa? Pro dan kontra Maksudnya kamu sokong pernyataan ni. Apa pernyataan? Sistem pendidikan. Kamu huraikan isi pertama sistem pendidikan. Lepas tu isi kedua, ketiga, keempat, kita bincang selain sistem pendidikan, apa lagi cara yang boleh kita lakukan untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Are you okay, student? Boleh tak? Alright? Okay, setakat ni boleh faham? Siapa tak faham? Ada apa-apa nak tanya? Sebelum kita buat isi? Come on. Saya nak pastikan semua pelajar kena faham. Inilah soalan-soalan kebat. Tak ada lagi soalan-soalan yang direct tak ada lagi. Inilah soalan yang mengelirukan calon SPM. Jangan risau, nanti lama-kelamaan ni nanti cikgu akan luangkan lebih masa lagi. Soalan-soalan kebat karangan. 100 markah Kalau kamu silap, tersalah pilih topik dia, dah keluar daripada tajuk soalan dia pelajar ingat 100 markah ni hancur berkecai-kecai. You are gone. Your 100 marks is gone like that. Mungkin kamu cuma dapat 30-20. Bermaksud dikarangan ke? Mungkin kamu takkan dapat kredit anda kalau kamu dah hancur karangan 100 markah ni. Yes, who's that? Apa dia? Dikarangan ke? Yalah, ini karangan lah, takkan apa. Bukan Komsas, bukan novel. Karangan lah. Tajuk karangan. Okay. So pelajar, are you okay? Kalau okay, saya nak buat isi sekarang. Can we go for isi now? Okay. So, cikgu nak padam ni. Kita masuk per rangka. I'm going to teach you how to do rangka untuk karangan ni. Okay, masih ingat tak pelajar? Saya bagi tahu. Karangan kita mesti panjang gila. Mesti panjang. Satu isi, satu muka surat. Pendahuluan, satu muka surat. Penutup, satu muka surat. Betul? Dan cikgu dah ajar kamu teknik-teknik. Pendahuluan, teknik dah ajar. Penutup, teknik dah ajar. Betul tak? Okey, jadi pendahuluan penutup anda boleh buat sendiri. Tapi fokus saya di sini, saya nak bantu kamu
bagaimana nak kembangkan bahagian isi anda. Okey. So saya minta tolong rujuk pada muka surat. Muka surat 6. Kamu nampak? Inilah perkaranya. Jadi kita akan lengkapkan jadual ni. Ini rangka kita. Bagaimana nak kembangkan isi, kita buat satu-satu. Okey. Pelajar kamu nampak tak? IMTH. Inilah teknik how to kembangkan isi. Okey, pelajar. So tulis. Apa tu I? Tulis kat sana. I bermaksud isi. M bermaksud masalah. T bermaksud tindakan. Dan H bermaksud hasil. Okey, isi, masalah, tindakan, hasil. Are you okay, student? Ini teknik cikgu nak ajar. Masih ingat tak? Dulu cikgu pernah ajar how to kembangkan isi punca. Masih ingat tak? Isi punca, pengangguran. Kalau punca, dia lain. Formula lain. IFKK, if you remember. Tapi hari ini kita buat langkah. So, kalau karangan jenis langkah, karangan isi jenis langkah, maka ini formulanya. Isi, masalah, tindakan, hasil. IMTH. So, student, pelajar kena bagi isi, pelajar kena bagi satu masalah, kemudian pelajar bagi 4. Alamak. Ya, susahlah cikgu nak guna Microsoft Word ni. Okey. Pelajar, apa yang saya buat? Cikgu nak guna kotak yang lain. Tapi you isikan dalam kotak ni lah. Tapi cikgu guna bahan yang berbeza. Pelajar, kamu nampak tak? Benda sama tapi cikgu guna kertas yang berasingan supaya senang cikgu nak isikan. Can you see there? Boleh nampak tak paparan saya, student? Please respond. At least I can know. You boleh nampak? Boleh, cikgu. Boleh Okey, terima kasih. Alright. So, student, benda sama kan? Benda sama. Cuma cikgu letakkan dalam kotak berbeza. Tengok. So, pelajar, kita bagi 4 isi cukup Tahun ini ingat 4 isi dah cukup. Jangan buat lagi lebih. Dulu kita bagi 5, sekarang tak payah 5. Pelajar bagi 4 isi pun dah mendapat A. 4 isi dah mencukupi Ini skema pemarkan terkini. Cikgu dah hadir untuk kursus penandaan tahun lepas. Memang 4 isi sudah cukup. So ikut je 4 isi, jangan buat lebih. Okey. Jadi setiap isi ni ingat kita bagi 1 M masalah. Lepas tu kita bagi 4 tindakan, nampak ada 4 dash, 4 tindakan. Lepas tu pelajar bagi 2 hasil. Beres. Itu saja. Kemudian kita ulang isi pada penghujung perengan. You repeat back your isi, kita bagi tahu dengan cara yang berbeza. So inilah rangka yang kita nak buat pada hari ini. Alright? Okey. Jadi pelajar, 4 isi. Jadi isi pertama mesti isi bincang pasal apa? Sistem pendidikan. Sebab dalam soalan tu dia dah bagi pendidikan. Jadi mesti kena huraikan. Mesti kena jelaskan dulu tentang sistem pendidikan. Jadi pelajar kamu tulis, isi utama ialah pemantapan. Pemantapan sistem pendidikan. Ini isi pertama lah. Langkah pertama. Pemantapan sistem pendidikan negara. Pemantapan sistem pendidikan negara. Okey. Isi pertama. Jadi kita kata sistem pendidikan ni perlu dimantapkan. Langkah pertama. Okey. Pelajar. Jadi isi pertama mesti bincang pasal pendidikan sebab soalan dah kata pendidikan. Jadi nanti kita panjang lebar, kita huraikan macam mana sistem pendidikan ni dapat mengukuhkan perpaduan di negara kita. Boleh pelajar? Okey, sekarang pelajar saya nak kamu fikir. Selain sistem pendidikan, sebab kita bincangkan, betul tak kalau bincangkan, kita kena setuju, lepas tu kita setuju dengan gunakan isi tu, kemudian kita fikir, selain sistem pendidikan, apa lagi? Siapa lagi yang boleh mengukuhkan perpaduan? Sebab perpaduan ni siapa yang terlibat? Masyarakat. Jadi isu ni besar, konteks dia besar. Jadi siapa lagi yang boleh terlibat untuk mengukuhkan perpaduan? Anyone? I need 3 isi pelajar. 3 isi lain. Selain sistem pendidikan, apa lagi yang boleh kita buat untuk mengukuhkan perpaduan? Okey. Sharifah, terima kasih daripada Perfection DJ. Dia kata media massa. Terima kasih. That's a very good point. Jadi isi kedua dia kata media massa harus memainkan peranan sebab media massa ni memang satu orang kata platform paling besar. Boleh menyatu padukan masyarakat. Terima kasih. Okey, soalan lagi pelajar DJ. Dia kata melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Rumah terbuka. Bagus. Jadi ini siapa yang kena buat ni?
rumah terbuka, aktiviti kemasyarakatan. Siapa yang kena buat? Masyarakat. Very good. Maka isi dua tadi pelajar tulis media, masa, tulis media masa perlu memainkan peranan. Okey, terima kasih. Saya ikut je isi korang. Bagus, bagus. Okey, perlu memainkan peranan. Okey. Isi kedua. Isi ketiga, ada yang kata tentang rumah terbuka, aktiviti kemasyarakatan, betul? Maka pelajar isi ketiga tu kamu tulis kat sana. Dalam kotak ketiga, masyarakat. Atau mungkin saya kata iltizam. Iltizam. Masyarakat. Amat penting. Iltizam ni maksudnya kesungguhan masyarakat. Masyarakat lah. Okey, kesungguhan masyarakat. Jadi pelajar, macam biasa, pelajar kena bagi 4 tindakan lah. Jangan lupa. Pelajar kena bagi 4 tindakan dan hasil kita bagi 2 lah. Okey. Pelajar, saya nak satu lagi isi. Siapa nak boleh bantu saya? What else? Selain daripada masyarakat, media massa. Siapa lagi? Satu lagi isi. What else can be done untuk mengukuhkan perpaduan di negara kita? Selain daripada media, pendidikan, masyarakat, anyone else? Buku, Apa dia? informasi dan edukasi. What is that again? Informasi dan edukasi. Apa tu? Macam mana tu? How we going to do that? Apa tu? Can you explain? Belajarlah tentang orang lain, agama mereka. Okay, itu masuk pendidikan. Yes, that's under pendidikan lah, Moy. The same thing, right? Under pendidikan. Okay, yes. Peranan kerajaan. Yes. Sekolah tu samalah pendidikan. Betul tak? Pendidikan tu maksudnya sekolah. Sekolah yang dekat sana pendidikan. Betul tak? Jadi sekolah tak boleh bincang sebab dah ada pendidikan. Yes, kerajaan kita boleh gunakan. Boleh? Okay, jadi pelajar akan tulis pihak kerajaan. Isi keempat Pihak kerajaan perlu menjadi pemangkin. Pihak kerajaan perlu menjadi pemangkin. Maka 4 isi dah dapat. Are you okay, student? Inilah cara kita menjawab. Isi pertama mesti pendidikan sebab dia kata pendidikan. Mesti kena bincang pasal pendidikan. Nanti isi lain, kita fikir selain pendidikan, apa lagi langkah-langkah yang lain yang boleh digunakan untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Sebab dia kata perkataan bincangkan. Kalau bincangkan di belakang maksudnya, dia nak perlukan pelajar bagi pendapat. Selain pendidikan, ada lagi tak langkah-langkah yang lain? Alright? Okay, jadi pelajar, tanpa melengahkan masa. So, can we do the rangka now? So, 4 isi dah dapat. So, sekarang cikgu kita buat sama-sama, kita akan isikan maklumat ni. Dan tugas kamu, salin dalam kotak yang ada dalam nota saya. Are you okay, student? Kotak saya berbeza sikit, tapi benda sama. It's the same thing. Alright? Okay. So, pelajar, jom kita buat isi pertama. Kita kata sistem pendidikan ni perlu dimantapkan. Okay. So, kalau dia kata sistem pendidikan ni perlu dimantapkan, pelajar, cuba fikir, apa masalahnya? Sebab kita bagi langkah, mesti ada masalah. Kalau tak ada masalah, kita takkan ambil langkah. Betul tak pelajar? Jadi sekarang, pelajar fikirlah. You fikir. Alright? Cuba fikir, kalau kita ambil langkah, mesti ada masalah. Cuba tengok apa langkah dia. Sistem pendidikan perlu dimantapkan. Jadi masalahnya adalah di sekolah. Apa masalah di sekolah? Contoh, mungkin saya kata, perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah masih goyah ataupun masih lemah, ataupun hubungan sosial atau hubungan pelajar antara kaum amat lemah dan sebagainya. Berikan je apa-apa masalah yang kamu nampak di sekolah. Macam sampai sekarang yang pelajar, saya nampak satu situasi berlaku di sekolah. Sejak saya bersekolah, zaman saya bersekolah, sampai sekarang, benda ni tak dapat diatasi. Okey? Contoh kalau saya pergi ke sekolah untuk seminar, pernah lah tahun lepas saya pernah pergi sekolah untuk seminar, saya nampak masa rehat, situasi sama. Melayu berpuak satu puak. Melayu, Cina, India berpuak asing-asing duduk dan tengah makan. Mereka tak bergaul mesra. So I don't see that di sekolah, kebanyakan sekolah lah, mungkin tak semua sekolah, tapi kebanyakan sekolah mereka berpuak ikut kaum. Duduk di kantin dan mereka berbual dan mereka makan sama-sama. Jadi nampak tak? Jadi sekolah ni sebenarnya gagal menyatu padukan para pelajar. Jadi itu masalah.
Ataupun you can say, yes, Maluika dari pelajar DJ. Terima kasih. You know what I say? Dia kata, cikgu sebab di sekolah ni mereka terlalu mementingkan kecemerlangan akademik. Yes. Mereka lebih mengutamakan akademik. Mereka tidak mengutamakan tentang apa? Aspek-aspek perpaduan kaum, nilai-nilai murni. Semua ni bagus, betul, boleh juga. Banyak tau masalah. Okay? Tapi saya nak satu je masalah student. So, can you write there? Masalahnya lah satu, kalau saya akan sebut gagal, okay, menyatu padukan. Gagal menyatu padukan. Gagal menyatu padukan para pelajar yang berlainan kaum lah. Gagal menyatu padukan para pelajar, atau mungkin saya kata perpaduan dalam kalangan pelajar lemah. Dalam kalangan pelajar semakin atau kian luntur lah perpaduan dia. Simple je. Bagi je satu masalah. Okey, so sekarang kamu dah kata, okey, kat sekolah ni pelajar tak ada perpaduan lah, lemah lah. Okey, tak apa. Sekarang cuba fikir apa tindakan. Okey, pelajar, tindakan ni tindakan siapa? Mestilah pihak sekolah. Sebab isi kita apa? Sistem pendidikan. Jadi, apa tindakan pihak sekolah? Jadi pelajar, tindakan satu tulis penubuhan sekolah wawasan. Penubuhan sekolah wawasan. Besar Penubuhan sekolah wawasan. Penubuhan sekolah wawasan perlu ditingkatkan. Ini tindakan pertama. Mungkin ramai yang terkejut. Apa pula ni cikgu ni sekolah wawasan? Ini yang orang kata pelajar kena ada isu semasa. Pelajar kena tahu. Sekolah wawasan ni pelajar maksudnya dalam satu kawasan yang sama ada 3 jenis sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah Tamil, sekolah Cina. 3 jenis sekolah ni berada di bawah atau dalam kawasan yang sama. Dan mereka berkongsi kemudahan sekolah. Contoh, padang, kantin, makmal, dewan. Kamu nampak tak? Walaupun mereka sekolah ikut jenis yang berbeza, tetapi mereka berkongsi kemudahan. Maka di sini pelajar-pelajar berinteraksi. Ini yang dikatakan sebagai sekolah wawasan. Tapi di Malaysia, sekolah wawasan tak banyak pun. Beberapa saja. Jadi, tindakan kita apa? Meningkatkan penubuhan sekolah wawasan. Jadi inilah perkara penting yang perlu diberikan keutamaan. Are you okay, student? Alright? Okay. Ada yang kata kat sini, pelajar dia kata, cikgu boleh tak saya kata menekankan ajaran pendidikan siwik dan kewarganegaraan. Okey, tapi soalan saya sekarang memang sudah ada pun. Pendidikan siwik tu memang dah ada dah. Boleh tak kita fikir benda-benda yang tak dibuat lagi? Yang tak dibuat lagi. Okey, tak salah lah boleh guna, tak salah boleh guna. Tapi saya nak di sini saya nak bantu kamu nak berikan tindakan yang tak ada, yang belum ada lagi dalam sistem pendidikan kita. Baca semalam ada budak kata, cikgu boleh tak kata sukan? Sukan memang dah ada dah setiap tahun, correct? Every year. Setiap tahun memang ada sukan. Jadi kita nak bagi isi yang lebih matang sedikit lah. Tak salah. But I'm just trying to help you berikan isi yang baru. Alright? Okay. Pelajar, yang kedua, pelajar, tindakan kedua mungkin saya nak berkongsi dengan anda. Sekolah satu aliran. Tulis. Sekolah satu aliran perlu ditingkatkan. Mungkin kamu terkejut, apa ni cikgu, sekolah satu aliran lah, wawasan lah. Ini yang dikatakan kamu kena banyak kamu baca. Pelajar have to read all this. Okay, sekolah satu aliran maksudnya simple. Dia sekolah kebangsaan. Tapi ditawarkan subjek bahasa Tamil dan bahasa Cina dalam proses PNP mereka. Jadi dalam jadual waktu mereka memang ada bahasa Tamil, bahasa Cina di sekolah kebangsaan. Maksudnya kita jemput guru-guru yang mengajar bahasa Tamil, bahasa Cina, masuk sekolah kebangsaan dan ajarlah mereka. Jadi itulah orang kata sekolah satu aliran. Tapi di Malaysia sekolah satu aliran pun tak banyak. Jadi perlu ditingkatkan. Alright? Okey, yang kedua. Yang ketiga pelajar, selain itu apa yang sekolah kena buat? Tulis. Ni perkataan ni mungkin kamu tak mendengar. Pendemokrasian. Pendemokrasian pendidikan. Pendemokrasian pendidikan perlu dilaksanakan. Jadi pelajar, apa maksud pendemokrasian pendidikan? Maksudnya pelajar, sekolah ni mesti dilihat secara sama rata. You pernah tengok tak sekolah menengah, sekolah kerajaan? Ada sekolah kerajaan yang memang canggih sangat.
Tapi ada sekolah kerajaan yang mundur sangat. Pernah ada tak pengalaman kamu? Mungkin pergi ke sekolah lain untuk pertandingan, you tengok, wah maju, ni best je sekolah dia ni. Yes. Macam sekolah saya, when I was in Form 6, alright, sekolah saya ada 6 tingkat, ada lift. Ada lift sekolah saya. So ramai budak-budak sekolah lain datang, Yogi, sekolah kau ni ada lift, best je. Kenapa sekolah lain tak ada? Kenapa beberapa sekolah yang ada? Dan ada sekolah, setiap kelas ada komputer. Sekolah kerajaan setiap kelas ada komputer. But there are some schools yang tak ada komputer. Yang ada komputer kat mana? Dekat dewan sekolah saja. Tapi bukan dalam setiap kelas. Jadi inilah yang akan menjadi masalah. Saya tingkatan 6, saya di SMK Cochrane. SPM I was in Aminuddin Baki. Pernah dengar tak SMK Aminuddin Baki? I used to study there before. Alright, lepas tu tingkatan 6, saya masuk sekolah SMK Cochrane. Sekolah Cochrane tu lah 6 tingkat. 6 tingkat memang besar lah, macam universiti lah. Siap ada lift dan sebagainya. Alright. So, ini yang orang kata tak sama rata, betul tak? Jadi apabila sekolah tu tak sama rata, maka sekolah tu sekolah maju. Ada sekolah tu yang tak maju. Jadi bayangkan, ada tak pelajar sekolah yang tak maju dengan sekolah maju, ada tak mereka akan berinteraksi? No way, they are not going to interact. Sebab apa? Status. Ini sekolah pandai, sekolah maju, ini sekolah mundur. Jadi wujudnya apa? Satu jurang. There's a gap between them. So mana boleh memupuk perpaduan? Correct? Sebab tu saya kata pendemokrasian pendidikan perlu dilaksanakan. Alright? Faham pelajar? So inilah penggunaan perkataan. Masa kita buat karangan, gunalah idea macam ni. Baru dianggap matang. Baru dianggap pelajar SPM. Jadi you get better marks. Ingat ya pelajar, karangan kita diperiksa secara impression, tanggapan. Jadi kalau kamu tak impress your examiner dengan idea macam ni, memang tak layaklah dapat markah tinggi. So very important karangan kita sekarang memang ditanda berdasarkan impression. So sangat penting. Impression sangat penting. Okey. Jadi tindakan yang keempat, satu lagi pelajar, mungkin saya boleh gunakan Kementerian Pendidikan, KPM. KPM perlu. Okey, mengemaskinikan. Mengemaskinikan kurikulum sekolah. Ubah suai sikit kurikulum. Kurikulum sekolah yang menjurus ke arah perpaduan. Yang menjurus ke arah perpaduan. Change a bit the syllabus atau bawalah subjek baru ke, bawalah aktiviti baru ke. KPM kena buat benda baru ni. Sebab KPM baru buat, baru sekolah boleh laksanakan. KPM kena fikir. Jadi inilah tindakan-tindakan yang kita bagi. 4 tindakan dah cukup. Okey, pelajar sekarang bayangkan. Kalau sekolah buat tindakan-tindakan macam ni, I'm very sure mesti ada hasil. Correct? So what is the hasil? So hasilnya very simple. Kalau sekolah wawasan, sekolah satu aliran ini ditambahkan. Do you think interaksi antara pelajar yang pelbagai kaum meningkat ke berkurang? Fikirlah. Interaksi antara pelajar pelbagai kaum meningkat ke berkurang? Student? Pasti meningkat. Correct? Exactly. Jadi pelajar, tulis kat sini, interaksi. Okay, interaksi pelajar. Interaksi pelajar dapat ditingkatkan. Guys, I make it simple. I make it short. Nanti masa buat karangan kita panjangkan. Interaksi pelajar daripada pelbagai kaum dapat ditingkatkan, bla 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 macam biasalah. But now we are doing rangka, make it short and simple. Are you okay? Alright. Hasil yang kedua, apabila mereka dah mula interaksi pelajar, can I say that hubungan silaturahim dapat dieratkan. Betul tak kelas? Alright. Okay, so mengeratkan hubungan silaturahim. Alright. So inilah cara kita buat. Lepas tu pelajar, last one, kita ulang balik isi yang kita sebut. Jadi kita kata, sistem pendidikan memainkan atau menjadi platform penting untuk mengukuhkan perpaduan kaum. Nanti kita ulang baliklah dengan huraian ataupun ayat yang berbeza sikit. Tapi kita ulang balik isi. Are you okay guys? So isi pertama, we are done. Alright. So IMTH. You can follow this, you can try this. Alright. Okay, pelajar isi 2. Media masa. Media masa ni perlu mainkan peranan. Okey, apabila kita kata media masa pelajar, apa masalahnya? Kenapa pula media masa kena buat kena mainkan peranan? Maksudnya ada masalah. So, apa masalahnya? Masalahnya ialah masyarakat tiada kesedaran. They are not aware how important is this perpaduan. Betul tak pelajar? Sebab tu kita kata, hey media masa, do something. Yes. Jadi pelajar,
masalahnya ialah kamu tulis kat sana. Okay. Why media massa kena mainkan peranan? Sebab kesedaran rendah. Kesedaran tentang perpaduan. Perpaduan amat rendah. Jadi, sebab tu kita kata media massa kena mainkan peranan. So, tindakan. Okay, now student, can you help me? So, what do you think media massa boleh buat? What do you think what they can do? Anyone? Apa yang rasa media massa boleh buat? Okay, media massa boleh? Ini satu cadangan daripada seorang orang pelajar Wangsa Maju. Dia kata, cikgu, can I write masalah media massa terlalu bias terhadap sesuatu kaum. Can, not to say bias. I think that's in English, right? Okay, dalam bahasa ni kita kata media massa kadang-kadang ni mereka mengeluarkan isu-isu sensitif. Betul tak? Jadi, ataupun lebih kata diskriminasi kaum. Betul tak? Yes, correct. Pun juga masalah. Yes. Okay, dia ada banyak tau masalah. So, you boleh kata masalah masyarakat pada hari ini sangat-sangat fanatik, racist. Okay, ataupun terlalu mengutamakan diskriminasi perkauman. Jadi itu masalah. Pun boleh. Bagus. Boleh. Banyak lagi ni. Are you okay? So, tapi saya nak satu je masalah. Tapi tak salah lah nak bagi dua masalah pun boleh lagi panjang. Tapi minimum satulah. Okay, tindakan. So, what do you think? What media massa should do? Satu. Anyone? Okay, saya dapat dari seorang pelajar, KD, my student here. Memaparkan iklan. Very good. Iklan-iklan yang bertemakan perpaduan. Lepas tu, menerbitkan filem-filem yang memupuk semangat perpaduan. Very good. I remember in Malaysia, dulu ada satu movie kan. What movie is that? Ola Bola. Is it Ola Bola? If I'm wrong, correct me. Is it Ola Bola? Yes. Yes. Correct. So, Ola Bola, I'm telling you guys, I remember saya masuk Pawagam ni, first time I masuk theater, I can see Melayu, Cina, India. Biasa kalau pergi theater kan, semua India. Atau semua kebanyakan Cina. Atau semua kebanyakan Melayu. Kalau cerita Melayu lah. Tapi, this is the first time I masuk, wow, semua kaum ada. You know why? Because Ola Bola menunjukkan betapa pentingnya Melayu, Cina, India dalam satu pasukan kebangsaan. Correct? So, that was a great thing they did. So bagi saya, movie macam ni perlu dibanyakkan. Correct not? They have to increase this kind of movies more. That's where we get the spirit of perpaduan kaum. Dan mereka akan tahu, oh memang penting lah. Correct? Dulu, pasukan bola sepak, semua kaum ada. Punjabi ada, Melayu ada, Cina ada, India ada. Alright? So this is what they are doing it. Alright? Okay, terima kasih. Girl, that's your good point. So tulis, satu, pengiklanan. Satu, pengiklanan. Okey, perlu dibuatlah pengiklanan yang bertemakan perpaduan. Yang kedua, menerbitkan filem. Menerbitkan filem. Okey, yang berkaitan dengan apa? Dengan perpaduan. Nanti masa buat karangan bagi contoh. Sebagai contohnya, filem Ola Bola. Bagi contoh. Okey, contoh ni sangat penting. Okey, peringatan pelajar guru pemeriksa dia suka contoh. Dia suka contoh. Saya minta maaf pelajar. Okey. So, apabila kita bagi contoh pelajar, ini contoh ni meningkatkan impresi guru pemeriksa, impression. So, kalau boleh dalam karangan panjang, especially karangan panjang bagi contoh, tapi jangan cipta contoh sendiri. Contoh realiti, contoh yang pernah ada. Okay, so misal kata Ola Bola, it's a good contoh. Memang benda yang ada, betul tak? Jadi, sebab tu saya nasihatkan kepada saya, read newspapers. Kalau you malas nak baca, tengoklah berita. Kalau itu pun nak malas nak baca, itu pun malas nak tengok berita, please subscribe Malaysia Kini. Okay, alright, berita harian, online, you have your smartphone. Kalau itu pun malas, kau pergi mati je lah kau. Senang cerita. Alright? Pelajar Form 5, please, you should know your issues masa. Dalam karangan, kalau tak ada contoh reality, you are not going to get good marks. I'm telling you now. Alright? Sebab last year, saya hadir untuk perbincangan pemarkan penandan kertas 1 karangan. So, kebanyakan ketua penanda kata, cikgu-cikgu, ingatkan pelajar,
Pelajar tak bagi contoh realiti, sorry lah, you cannot go for cemerlang. You nak karangan cemerlang, contoh realiti sangat-sangat penting. You must give the contoh. Alright? Of course, dalam rangka, we don't add the contoh. Tapi masa kita buat karangan dan test pen, barulah kita panjangkan, bagi contoh. But here, we make it simple and short. Students, are you okay? Do you think I'm too fast? Hey, please ingatkan saya. Kalau saya laju sangat ni, tolong bagi tahu boleh saya. tak? Imajinasi boleh tak? I tak dengar, what is that? Imajinasi boleh tak? Hey, apa imajinasi you? Contoh? You see, when you give a contoh, you must give a reality one, the real one. That's called contoh reality. Because contoh Mana reality imajinasi markah reality? tinggi. Contoh reality markah tinggi. That means the actual contoh. Amoy, understand not? Mengapa tak boleh imajinasi reality? Imajinasi reality. Things that did not happen. Cakap, let's say 1982 ada apa ni. You see, Kalau tak logical tak boleh guna. Kalau pelajar guna contoh realiti, ini menunjukkan pelajar ni membaca. That's it. So I'm not saying you can't use, you can use. But the thing is, pelajar yang bagi contoh realiti get higher marks. Yang contoh yang apa you create on your own takkan meningkatkan markah anda. Tapi you can use, no problem. But kalau boleh, you combine contoh realiti and contoh sendiri. Contoh realiti, contoh sendiri. That's fine. That's fine. But you should have contoh realiti. Okay. Yang ketiga, pelajar, can I say that media massa perlu mengelakkan isu-isu sensitif? Jadi tulis mengelakkan isu sensitif atau isu-isu perkauman. Media massa kena pastikan apabila mereka tulis satu perkara itu, mesti make sure that it doesn't create kemarahan orang lain. Jadi sangat pentinglah elakkan isu-isu perkauman, tak kira majalah ke, surat khabar ke. So penggunaan perkataan tu sangat-sangat penting. They cannot create a problem. Are you okay, student? Okay, yang keempat pelajar. Media massa apa yang boleh buat? Very simple. Yang keempat, anda boleh kaitkan dengan apa? Anyone can ni? What else can be done? Campaign. Pelajar, remember, campaign yang dijalankan oleh kerajaan, oleh swasta, media massa kena bagi tahu kepada masyarakat. Betul tak? Contoh ada pameran ke, ada carnival ke, apa-apa yang berkaitan dengan perpaduan, media massa kena bagi tahu kepada orang awam. Betul tak? Jadi, correct. Yes, thank you Malawika. I just saw. Filter the news, update. Before broadcasting, report updates. Posts that can cause racial issues. Yes, correct. Jadi pelajar, tindakan yang keempat, kamu tulis kat sini, mewara-warakan ataupun menguar-uarkan pun boleh juga. Okey, menguar-uarkan. Okey, menguar-uarkan informasi tentang apa? Tentang kempen kesedaran atau kempen ataupun pameran yang berkaitan dengan perpaduan kaum dan sebagainya. Whatever is that, yang berkaitan dengan perpaduan. So apa maksud menguar-uarkan? That means hebakan, bagi tahu kepada orang awam. Alright, announcement. That's called menguar-uarkan. Pelajar. Okay. So, apabila media massa boleh buat semua ni student, can you all think? I'm very sure mesti ada hasil. So, apa hasil when media massa are doing all this? So, hasilnya ialah, can I say that ini dapat mengikis apa? Diskriminasi perkauman dalam kalangan masyarakat. Yes or no guys? Correct? So right there, dapat mengikis prejudis perkauman. Dapat mengikis prejudis perkauman dalam kalangan masyarakat. Yes, definitely. You know what is prejudice not? Prejudice maksudnya sangkaan buruk terhadap sesuatu kaum. Yes, mengurangkan ketegangan kaum. Yes, mengelakkan rusuhan kaum. Yes. All that you just have to put it there. Alright? Okay, so the second one, kalau kita dapat mengikis prejudis perkauman, what happened guys? Definitely I will say that masyarakat hidup aman dan damai. Correct? Aman dan damai. Or you can say mereka hidup bersatu, padu. Also can. Anything lah guys, I'm just giving you help. Alright? Banyak semuanya pelajar. You can have many ideas. So I'm just teaching you how to explain your isi.
So remember IMTH, isi masalah tindakan, hasil. Ini untuk langkah. And remember guys, you ulang isi. You have to repeat back your isi. So what was your isi? Media masa. Nanti kita tegaskan balik. So this is how you do your rangka. Alright. Okay, pelajar, jom kita masuk isi 3. Okay, isi 3 ni senang. Iltizam masyarakat amat penting. So you kata masyarakat ni kenalah turun padang. Okay, kesungguhan masyarakat ni sangat penting, betul? Okay, so can anyone give me what is the problem among our masyarakat? Kalau kita bagi langkah dan kita kata masyarakat kena buat sesuatu, okay, can you tell me what's the problem? Why? Why you kata masyarakat kena buat sesuatu? So what's the issue? Anyone? Cuba. Apa masalah? Kenapa masyarakat ni kena turun padang? Why masyarakat have to do something? So that means there are some problem among our masyarakat. Apakah masalah dalam kalangan masyarakat? Anyone? Come on. Cuba. Response. Think. Otak tu kena fikir sikit. Kalau tak, otak tu akan berkarat. Okay, interaksi masyarakat semakin kurang. Okay, that's fine. What else? Thank you. Apa lagi? Masyarakat sibuk dengan kerjaya masing-masing. That's a very good one. Correct? Yes, Hazira dari KD bersikap mementingkan diri sendiri. Individualistic. Yes, Shafira, thank you. Very good. Pelajar, I think you should have faham. So, banyak kan masalah kan? Macam-macam masalah. But I nak satu je masalah. So, can I write there? Mementingkan diri sendiri. Yes, mementingkan diri sendiri. Alright, bagus. Mementingkan diri sendiri. Very good. Perfect. Okay, good. So, apa tindakan? Okay, you kata dia so selfish lah cikgu, dia individualistic lah, mereka pentingkan kerja mereka lah. Okay, good. So now, tindakan. What they should do? Barulah kamu kata, masyarakat haruslah apa? Mengadakan rumah terbuka. Do lah open house during your festival. Invite your jiran, correct? So, tulis. Mengadakan rumah terbuka. Yang kedua, semangat kejiranan. Very good girl, thank you so much. From KD, semangat kejiranan perlu dihidupkan. Ini sangat penting lah. Sebab kita ni masyarakat bandar ni sampai kita tak tahu siapa jiran kita. Tak tahu lelaki ke, perempuan ke, pondan ke, bosiang ke, pun tak tahu. Betul? We don't know who's our jiran. Correct? Correct not? Tengok ada yang dah ketawa dah. Confirm. Alright? So, this is what happening lah now. Dulu jiran semua kita dapat. Tapi sekarang jiran buat bodoh je kita, betul? Yes. Thank you so much. Gotong royong, that's a good one. Tulis. Melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Good. Melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Yes. Ini yang dikatakan sebagai tindakan masyarakat. Yes, persatuan penduduk. Very good. Rukun tetangga. Very good. Ziarah menzari, perfect. Student, you see? You got the idea, student. So, pelajar, kamu dah mendapatkan idea how to kembangkan diri. Alright? So, budaya kunjung mengunjungi lah. Budaya kunjung mengunjungi perlu diamalkan, perlu dijadikan amalan dan sebagainya lah. Alright? Great. Thank you so much, students. Very good. Okay, so student, now you tell me. Kalau orang buat rumah terbuka, semangat kejiranan, gotong royong, kunjung mengunjungi, mesti ada hasil kan? So apa hasilnya? Very simple. When you do open house, definitely people know about the culture, correct? So masyarakat dapat memahami budaya kaum lain. Yes, exactly. Correct? So write down, mengenali budaya kaum lain. Betul. Yang kedua, apa lagi? Semangat kerjasama dapat diwujudkan antara kaum. Okey. Kan mudah kan nak huraikan? So use this method. IMTH, you get wonders. That's why you can get one isi, satu muka surat. Okey. Lepas tu ulang isi. Ini kita ulang balik lah. So kita kata masyarakat memainkan peranan yang sangat penting. Kita bagi tahu dalam ayat berbeza. Are you okay, student? Can So you can follow this method IMTH. So complete your kotak first. Lepas tu kita buat dalam test pad. Okay? Dan
Next, isi terakhir. Can we do the last one? Okay, the last one student. Pihak kerajaan perlu menjadi pemangkin. Okay, so we are talking about the government now. Government, kerajaan. Okay, so apa masalah? Kenapa kita kata, hello kerajaan, tolonglah turun padang untuk mengukuhkan perpaduan. So, that means there are some problem. So, what is the problem? Because pihak kerajaan terlalu mengutamakan apa? Pembangunan negara dan ekonomi. Correct? So, tulis, terlalu mengutamakan pembangunan negara ataupun ekonomi. Can, that's fine. Alright? Ataupun kena saya tak boleh tak saya kata, terlalu mementingkan politik negara. Jadi, any masalah masukkan terus. Okey, jadi contoh, masa dah bagi. Okey, sekarang tindakan. So, what government should do? Pelajar kena fikir ni. So, what government can do selain daripada kempen, selain daripada pameran? Okey, campaign is very common answers, right? Okay, anything else? Okay, anything else? Anyone can help me? Selain kempen, apa lagi? Selain kempen, apa lagi yang boleh kita buat? Tindakan kerajaan. Okay, student, this is where I'm going to show you new ideas from you all. I know you all ni kurang membaca, saya tahu. For you, kalau kerajaan, kempen, that's it. Kempen lah segala-galanya untuk anda, correct? Correct? Okay. Okay, Sarish, yes, program. Very good. Program. What kind of program are you talking about? You got the point. What kind of program are you talking about? Student, do you know what is program latihan khidmat negara? Khidmat negara dulu lepas SPM, they have to join, right? Khidmat negara. Correct. So what happened to PLK now? Is it on? Is no more longer, betul? Kerajaan dah berhentikan khidmat negara. Kenapa? Kerajaan tak ada duit. So can I say now tindakan memulakan PLKN semula. Correct? So please write down student. This is a good point. So kamu tulis memulakan PLKN, program latihan khidmat negara. Memulakan PLKN semula untuk pelajar lepasan SPM. Alright, they stopped actually for a while because kerajaan tak ada duit. I think they stopped last year. Yes, 2019 they stopped. Okay, they stopped sebab mereka tak ada duit. National service. Alright? Okay, good. Satu. Yang kedua, pelajar tindakan what the government can do. Tulis. Penyusunan. Penyusunan semula masyarakat. Penyusunan semula masyarakat perlu dilaksanakan. Mungkin kamu terfikir, sir, apa ni sir? Apa pula susun semula masyarakat? Okay, student, now listen. This is a very good and important point to know. Okay, pelajar dengar. Penyusunan semula masyarakat maksudnya pelajar menghapuskan pengenalan kaum mengikut pekerjaan. Repeat again, menghapuskan pengenalan kaum mengikut pekerjaan. Saya bagi contoh. Now, today in Malaysia, kalau sebut sektor kerajaan, siapa yang majoriti kerja di sektor kerajaan? Students, you answer me. You jawablah. You jawab, you should know. Yes, Melayu, betul? Okay, siapa yang bekerja dalam sektor perniagaan? Siapa yang kontrol perniagaan sekarang? China. Correct? Siapa yang di sektor perladangan? Sektor pertanian? Siapa? India. Kelapa sawit. Getah. Correct? So, exactly, you know what? So, apabila kaum ini dalam satu sektor yang berbeza, so you can see that there's no interaction between them. Sebab tu orang kata, susun semula masyarakat bermaksud, hapuskan semua tu. Kalau kerajaan, semua kena ada. Kalau perniagaan, semua kena ada. Kalau pertanian, semua kena ada. Barulah perpaduan dapat dicapai. Do you agree with me, student? Do you agree, student? Yes. So inilah siapa kena buat? Kerajaan lah kena buat. The government should do this. Sebab tu kerajaan ni ada banyak dasar. So the government should do all this. Barulah kita dapat capai perpaduan. So we can't depending on school. So kerajaan pun kena buat sesuatu. Betul tak? Jadi pelajar tindakan 2, penyusunan. Are you okay? Hey guys, are you okay? You can understand, student? Boleh faham Sebab dalam buku rujukan, they never explain all these points.
Tapi isi ni penting because that shows your kematangan. Impression is good when you explain all these points. Alright? Okay. Pelajar, yang ketiga, kerajaan what they can do, merapatkan jurang. Okay, merapatkan jurang antara kaum. What is jurang? Jurang maksud apa? There's a gap. Contoh, jurang antara apa? Jurang dari segi apa? Pendidikan. Okay, jurang dari segi kekayaan. Okay. Semua ini perlu kita rapatkan. This is a very important point. Merapatkan jurang antara kaum. Alright. So all these tindakan from the government, kerajaan kena melakukan tindakan. Sebab isi ni pasal kerajaan. So pelajar kena bagi tahu kerajaan berbuat apa, kerajaan kena buat ni, kena buat itu dan sebagainya. Okay. Alright. Pelajar, tindakan yang keempat ialah a part of that, tindakan kerajaan keempat kamu tulis. Kerajaan perlu merangka dan membentuk pelbagai dasar baru. They should create a dasar baru yang boleh menggalakkan perpaduan kaum. They should create all this new policy. Are you okay, student? So government have to do all this. Okay, so far so good, student? Alright, okay. So hasil. Oh, I'm so sorry. Okay, kelas. Kalau ada apa-apa kesalahan, faham je lah, betulkan je lah. Because sometimes I type out right, so I do some mistake. I'm so sorry for that. So sorry ya. Okay, so hasil. So kalau kerajaan kita buat macam ni, apa hasilnya pelajar? So very simple. Hasilnya ialah, boleh tak saya kata melahirkan masyarakat yang apa? Masyarakat yang apa belajar? Masyarakat majmuk. Melahirkan masyarakat majmuk. Alright? Yang hidup tanpa sebarang masalah. Yang kedua, alright, negara bebas daripada apa? Konflik. Okay, negara bebas daripada konflik. Ataupun rusuhan kaum. Okay, daripada rusuhan kaum dan macam-macam lagi. Image negara kita terjamin. Pelancong akan masuk negara kita sebab kita tak gaduh. Betul tak? Ada tak pelancong nak masuk negara kalau negara ni asyik bergaduh? Tak, mereka tak suka. Betul tak? So, this is how you go explain, you can go on. Tanpa henti boleh guraikan. Alright? Lepas tu ulang isi pelajar macam biasa. Kamu kata pihak kerajaan menjadi komponen utama dalam menyatu padukan masyarakat, bla 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 bla. Are you okay guys? Abi dan orang ke? Beres? So pelajar, inilah 4 isi cara kita nak kembangkan. So pendalaman penutup cikgu dah ajar, no problem. My focus is isi. I have to help you how to kembangkan isi. Alright? Okay, so pelajar, now saya nak tanya. Daripada 4 isi yang cikgu bagi, isi mana yang susah yang you rasa nak kembangkan? You tell me. Saya akan bantu kamu untuk kembangkan 1 daripada 4 ini. Isi mana yang susah? You tell me. I'll go for majority student. I'll go for majority. Okay. Ada yang kata isi keempat? Okay, yang lain? You let me know. Okay, pihak kerajaan. Okay, isi keempat. Come on, the rest. 4. Okay, 4. Okay, then I go for 4, right? I go for majority. Yes, saya setuju. Isi keempat, something new for you, right? Isi 1, 2, 3, you all can goreng. Yes, correct. Okay, good. So, can I go for isi keempat? Are you ready with your test pad? Kita buat sama-sama. Kita akan gunakan penanda wacana, kita akan gunakan penanda peribahasa, and we go together. Alright? Okay, student yang guna test pad, listen carefully. Yang guna test pad, leave a space. Biarkan 1 muka surat untuk pendahuluan. Nanti cuba di rumah. Use my technique which I taught you. Guna test pad tu 1 muka surat. So, the next page, let's start dengan isi ni. Okay, kita akan mulakan dengan isi kerajaan. Isi pertama. Tapi dalam SPM, isi pertama mesti bincang pendidikan. Sebab dia sudah bagi pendidikan. Betul tak? But just for now, I'll give you a contoh how to kembangkan isi keempat. Alright? So, ready student? Mari kita buat. We will do it together. Okay. So, I'm going to type out here. Saya akan type di sini. You ikut saya lah. Kita buat sama-sama. And you tell me, are you getting 1 page or not? Mesti boleh dapat. Teknik saya, mesti boleh buat isi kita
lebih daripada 140 patah perkataan. Sure can do one. No worries. Alright? Okay, student. Come, let's start. So, isi pertama kita akan mulakan. Okay. Okay, kita tidak dapat menyangkal bahawa boleh nampak tak? Atau you nak saya besarkan? I think I make it bigger bila ada yang apa mungkin tak nampak dan sebagainya. 14 lah, besar lah. Okey, kita tidak dapat menyangkal bahawa bahawa apa topik kita belajar? Topik kita mesti kena sebut. Ingat when kita buat isi, all the time mention back the topic. Mention back the kehendak soalan, okey? So bahawa perpaduan kaum dapat dimantapkan menerusi peranan pihak kerajaan. Okey, menerusi peranan pihak kerajaan. Menerusi peranan pihak kerajaan. Okey, menerusi peranan pihak kerajaan. Khususnya kementerian. Okey, khususnya kementerian yang terlibat. Okey, khususnya kementerian yang terlibat. Okey, full stop. Jadi pelajar, isi pertama juga dah bagi tahu isi kerajaan. Alright? Okey. Okey. Pelajar, isi pertama dah bagilah peranan pihak kerajaan, khususnya kementerian yang terlibat. Okey, khususnya tambah S. Okey, so sekarang cikgu nak bagi apa? Masalah kita bagi masalah. Okey, so masalahnya lah, so kita guna penanda wacana. Hal ini dikatakan demikian kerana. Kerana apa? Kerana pihak kerajaan terlalu mengutamakan pembangunan negara dan ekonomi semata-mata. Okey, tanda nokta. Okey, masalah dah bagi Okey, sekarang kita bagi apa? Bagi tindakan So kita masukkan tindakan guna penanda wacana yang sesuai lah. Jadi oleh hal yang demikian. Tengok penanda sesuai penanda wacana sesuai. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan iaitu okey, pelajar. Sekarang kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa? PLKN, right? Okey, kamu tahu tak kementerian mana yang buat PLKN? Kementerian ni di bawah askar. Jadi askar di bawah mana? Kementerian, anyone knows? Kementerian Pertahanan. Yes. So you have to mention this. Baru kamu dapat meningkatkan markah impression kamu. Alright, iaitu tulis Kementerian Pertahanan. Iaitu Kementerian Pertahanan. Okey, perlu berusaha. Perlu berusaha untuk memulakan apa? Program latihan khidmat negara dalam kurungan PLKN. Untuk memulakan program latihan khidmat negara PLKN, okey, bagi pelajar-pelajar lepasan SPM, bagi pelajar-pelajar lepasan SPM, full stop. Pelajar kena tengok. Jadi ini cara saya huraikan. Nampak? Tadi rangka saya simple je ayat saya, tapi tengok saya panjangkan one by one. Alright? Okey. Kemudian pelajar sambung. Okey, saya ada satu lagi isi betul. Okey, maka saya kata bukan itu saja. Okey, bukan itu saja. Koma. Okey. Penyusunan
Penyusunan. Penyusunan semula masyarakat. Penyusunan semula masyarakat yang saya huraikan sikit. Yang menghapuskan pengenalan kaum mengikut pekerjaan. Yang menghapuskan pengenalan kaum mengikut pekerjaan perlu dilaksanakan. Perlu dilaksanakan. Perlu dilaksanakan agar, tengok saya huraikan lagi. Ini yang orang kata kena huraikan masa you buat dalam test pack. Kena bagi huraian, kena bagi contoh. Dalam rangka, I make it simple. Tapi when you do it, bagi. Agar apa? Agar interaksi. Agar masyarakat. Agar masyarakat pelbagai kaum. Agar masyarakat pelbagai kaum dapat dilihat. Pelbagai kaum dapat dilihat dalam semua sektor. Dalam semua sektor pekerjaan. Barulah jelas student kita. Are you okay student? Alright? Okay, lepas tu pelajar, kita ada tindakan yang ketiga. So, merapatkan jurang, betul tak? Okay, jadi pada masa yang sama. Pada masa yang sama, okay, kerajaan juga harus orang kata berkomited. Okey, kerajaan juga harus berkomited untuk apa? Untuk merapatkan jurang. Okey, jurang antara kaum. Jurang antara kaum dari segi apa? Bagi tahu dari segi apa? Dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, okey. Dari segi pendidikan Dari segi pendidikan, apa tu apa? Pendidikan ekonomi. Dari segi pendidikan, ekonomi, okey, dan kekayaan. Alright. Merapatkan jurang antara kaum dari segi pendidikan, ekonomi, kekayaan supaya hubungan mereka dapat dieratkan. Supaya hubungan mereka dapat dieratkan. Okey, supaya hubungan mereka dapat dieratkan. Tanda noktah. Okey. Lepas tu apa lagi? Kerajaan kena buat rangka dasar kan? Okey, jadi kerajaan juga perlu bertindak. Merangka dan membentuk dasar-dasar kerajaan yang baru. Dasar-dasar kerajaan yang baru. Okey, yang baru. Okey, yang dapat menyuntik semangat kekitaan. Semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat. Semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat. Nak guna peribahasa boleh. Bak kata pepatah Melayu yang berbunyi. Bak kata pepatah Melayu yang berbunyi. Masih ingat tak pelajar peribahasa tingkat 4, tingkat 5 saya pernah ajar kan? Yang berbunyi, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Tanda noktah. Ayo okay, student, tengok. Cikgu gunakan peribahasa yang kita pernah ajar, yang kita pernah belajar. Itu je. Masukkan saja. Berkaitan dengan apa? Perpaduan kaum. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Okey. Lepas tu, kita bagi apa? Hasil. Apa hasilnya? Jadi kamu katalah, senario ini sudah pasti dapat
Melahirkan masyarakat majmuk. Okey, masyarakat majmuk yang hidup berbilang kaum atau yang hidup berbilang bangsa. Okey. Bagai apa? Bagai awar dengan tebing. Full stop. Okey. Lepas tu hal ini akan mewujudkan sebuah negara. Sebuah negara yang apa? Yang aman dan sentiasa bebas daripada rusuhan apa? Rusuhan kaum. Sentiasa bebas daripada rusuhan kaum. Alright. Serta menjadi apa? Contoh yang baik kepada siapa? Kepada negara-negara di luar. Menjadi contoh yang baik di negara-negara luar. Menjadi contoh yang baik kepada negara-negara di luar. Okey tak belajar? Saya tak kira lah. Nanti kamu kira lah. Siapa yang buat test pad sekolah tu, mungkin kamu dapat hampir-hampir satu muka surat. Betul tak? Alright. I'm very sure ni dah lebih daripada 140 dah. Alright. Kalau kamu kira nanti, you get more than that. So pelajar, inilah cara bagaimana. Tapi ingat, jangan lupa. Ada satu lagi ni. Ayat terakhir. Kita ulang balik isi yang kamu sebut, betul? Okey, so saya kata, tegasnya. Ulang balik Tegasnya, kerajaan. Sememangnya. Kerajaan sememangnya memainkan. Kerajaan sememangnya memainkan peranan yang amat penting. Amat penting untuk menyatu padukan masyarakat kita. Menyatu padukan masyarakat kita di Malaysia. Full stop. Beres. Okay. Student, are you okay? Are you with me? Yes, cikgu. Cara kita buat pelajar. So saya minta tolong beri kisama. Nanti balik rumah, dekat rumah ni kalau ada masa terluang, tolonglah sambung dengan isi kedua, isi ketiga, isi atas tu and buat pendalaman penutup. You should try. Selagi you tak cuba sendiri, no one can help you. Sebab karangan ni 100 markah. I repeat again, karangan ni 100 markah. You have to achieve the higher marks. So tolong cuba. I dah buat semuanya. Tugas kamu, use your penanda wacana, use your peribahasa and masukkan huraikan. Can you try this on? Boleh? Tolong beri kesama. Alright? Siapa yang dah habis tu, jangan buat karangan, tolong WhatsApp saya, share your entire karangan in our WhatsApp group. I'll mark and saya akan hantar balik kepada anda. Alright? Okay. So I think we have done nota ni dah habis. Nanti minggu depan cikgu akan bagi nota baru. Alright? So see you guys.